Yang paling penting ialah PAS perlu setia kepada orang yang dia nak bekerjasama, yang dia nak bertahun. Bukan setakat perlu setia, dia perlu dilihat setia. So 2 point dah disampaikan. Ini apa tambahan? Dengan track record yang dia ada sebelum ini, adakah kita UMNO boleh bersangka baik lagi? Itu sebabnya kalau kita tengok, kita kat bawah ni masih lagi mengharapkan supaya UMNO dengan PAS ni bekerjasama. Masih ada lagi harapan. Tapi kalau kita tengok pemberian Presiden dari awal lagi, walaupun dia antara orang yang mula-mula initiate untuk kerjasama dengan PAS, kenapa tiba-tiba dia berubah? Dia dah mula rasa macam tak boleh percaya dengan satu dua kepimpinan PAS, dan selagi orang itu masih mentadbir PAS, masih memimpin PAS, memang sukar untuk melihat kerjasama itu berlaku. Mestilah ada sebab. Mesti ada sebab kenapa dia konsisten kata no, we will go solo. Itulah sebabnya. Maknanya Presiden pun dah tahu memang susah nak percaya, kan? Dan kalau misalnya PAS serius, macam saya cakap tadi, kalau dia betul serius nak bersama dengan kita, tentulah dia kena tinggalkan bersatu. Dia kena keluar daripada Perikatan Nasional. Dia boleh buat tak? Kalau benda yang mudah macam ni pun dia tak boleh buat, buat apa kita nak pening kepala nak berbincang kerjasama dengan PAS? Lebih baik kita tutup buku dulu, lepas pilihan raya, berapa PAS ada, berapa UMNO ada, tengok. Kalau UMNO boleh membentuk kerajaan secara bersendirian bersama dengan rakan-rakan komponen Barisan Nasional, kita tak payah pening kepala. Tapi kalau katalah kita tak cukup nak mendapatkan 2/3, ketika itu Presiden UMNO ataupun pengurusi Barisan Nasional mengatakan kita perlu bekerjasama dengan PAS. Masa tu baru kita fikirlah. Masa tu baru kita fikir. Sekarang kita fikir pun tak guna, sebab dia nak main 2 kolam lagi. Betul tak? Lebih baiklah kita bagi dia orang peruntukan supaya dia dapat membina 2 kolam renang. Dia boleh main 2 kolam. Okey, habis PAS tu kita cakap pasal PKR. Sikit di PAS sikit. Sikit lagi. Cukup lah, banyak sangat dah cerita PAS ni. Aku dah cakap dah kena move on. We don't waste our bloody time. Banyak lagi isu-isu yang perlu kita jawab. Okey? Kita cakap pasal PKR ni. PKR kata Rafizi, Timbalan Presiden Rafizi mengatakan dia akan telefon kepada 1 juta orang. Pertamanya, adakah data yang dia ada itu menyalahi undang-undang? Pertama. Yang kedua, adakah ianya memberi impak jika ia dilaksanakan? Dan satu lagi, adakah ia mampu ke? Adakah dia mampu untuk melakukan ke, ataupun dia banyak sangat kau punya soalan ni. 3. Tunggulah sekejap. Okey. Yang pertama tadi, kau kena faham tau, aku komputer kat dalam sini, aku tak menulis ni. Okey. Pertama sekali, kita jangan lupa menjelang pilihan raya umum yang ke-14 dulu, mereka dah dapat dah data-data ni. Maknanya mereka telah mendapatkan, mereka sudah ada data bank dengan membeli data-data tersebut daripada telco-telco. Dia sudah ada data-data. Itu sebab tiba-tiba sebelum pilihan raya, Anwar Ibrahim hantar mesej kepada dia orang. Phone call kering. Terus ada. Maknanya mereka sudah ada data-data tu. Kedua, mereka ni mengeluarkan janji-janji kata BN nak bagi. Kumpul kat sana ada pengagihan peruntukan dan sebagainya. Ini menyebabkan orang marah pada BN. Itu sebab hari ni Datuk Seri Najib melalui Facebook dia
Dia memberitahu jangan lupa sebelum pilihan raya umum ke-14 mereka telefon pengundi, dan akibat daripada telefon pengundi itu apa yang dijanjikan tidak ditunaikan oleh kerajaan, akhirnya orang marah pada BN. Dan jangan lupa juga ada grup-grup scammer ni yang buat perjumpaan ramai-ramai, lepas tu menjanjikan nak bagi pinjaman lah apa benda semua sekali kepada usahawan-usahawan. Ingat lagi? Ini pun kerja dia orang juga. Student yang mana ni? Student pun ada juga yang kena. Jadi hari ni bila Rafizi membuat kenyataan mengatakan dia nak buat 1 juta phone call, itu pun dah boleh dah. Kalau polis ni bila kita buat kenyataan, kita harap Terudin biasa dia tengok aku punya live ni kan, tengok apa salah kan, sekejap je dia report Mama bukan kita tak tahu. Kita tahu kan. Jadi sekarang ni kita minta tengok juga apa yang Rafizi cakap ni. Jadi bila time Rafizi cakap ni kan, maka dah ada bukti dah bahawa dia ada 1 juta nombor telefon. Dah boleh siasat dah dari mana dia dapat 1 juta nombor telefon ni. Betul. Ini dah menyalahi Akta Perlindungan Data Peribadi. Betul tak? Betul. Bukan setakat boleh ambil tindakan pada Rafizi, telco yang menjual maklumat pelanggan pun kita boleh dakwa di mahkamah. Boleh ambil tindakan. Adakah Rafizi dan PKR ni dia mampu untuk melakukan perkara yang memang dia orang pernah buat. Dia orang buat phone call tu. memang dia buat Sebab dia orang ni salah satu perniagaan yang Rafizi buat dulu, Ibo apa segala macam tu, dia dapatkan sumbangan orang ramai apa semua sekali dengan mewujudkan benda ni. Benda ni belanja tak banyak, tapi masyuk banyak. Faham tak? Last kali tengok hasil rugi syarikat tu. Betul tak? Kau tengok syarikat-syarikat yang Rafizi terajui, ada yang untung? Tak ada. Lepas tu berangan nak cerita pasal negara. Tapi syarikat pun tak boleh nak cerita pasal negara. Adakah syarikat itu tu hanya declare rugi ataupun memang rugi? Itu kena tanya dengan Rafizi lah. Dia lebih tahu. Kalau dah lama pun penipu, kerja dia menipu je. Kalau satu hari dia tak menipu, agak-agaknya di badan dia gatal-gatal. Tak apa tu. Tak apa dekat tu. Tak apa. Okey. Cuma hari ni kita tengok Rafizi, satulah saya seronok tengok Rafizi hari ni mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir syok sendiri. Berani betul dia kutuk Tun Mahathir. Kan tiba-tiba Daim tarik handbrake kan, hilang dana dia. Lembut-lembut pun berani tak? Lembut-lembut pun berani ke? Tak ada, dia sedar tak? Dia kata Tun Mahathir syok sendiri. Yang dia tak sedar tu, siapa yang angkat Tun Mahathir ni jadi Perdana Menteri buat kali kedua? Bukan ke Pakatan Harapan? Geng-geng dia tu. Bukankah dia yang bukan main lagi siap duduk melutut depan Mahathir? Masa dia nak gunakan Mahathir nak menjatuhkan Barisan Nasional ni, tak ada pula dia kata Mahathir syok sendiri. Sebenarnya dia lah antara yang syok menggunakan Mahathir ketika tu. Padahal Mahathir itulah yang dipanggil Maha Firaun, Mahathir itulah yang dipanggil Maha Zalim, Mahathir itulah yang Mat Sabu panggil sebagai bapak perompak, penyamun. Mahathir itu juga yang Lim Guang Eng kata pencuri, perasuah, penerima rasuah dan macam-macam lah. Dan Anwar pun itulah juga Mahathir yang memenjarakan dia, tapi dia bodoh juga pergi nyokong Mahathir itu jadi Perdana Menteri. Jadi sebelum dia cakap macam tu, lebih baiklah
dia cermin diri dia sendiri. Macam lebih kurang macam Rafizi ni lebih kurang macam dia lebam. Dia tak cermin diri dia. Semalam dia lebam kata PM gagal jaga ekonomi dengan jaga negara. Hari ni pula Rafizi pula kata Tun Mahathir syok sendiri. Padahal dia lah yang paling syok nak mengangkat Mahathir. Dah tahu orang ni penipu, yang kau pergi angkat jadi Perdana Menteri buat apa? Last sekali yang kempunan Anwar Ibrahim jadi PM tepi. Kita nak beritahu bahawa Muhyiddin tu ialah Pakatan Harapan. Jangan lupa, jangan lupa. Yang paling gagal sekali dan bertulis. Kalau kau nak cakap Datuk Seri Ismail Sabri gagal dari segi apa? Apa yang dia janji dia tak tunai. Kau teraba-raba juga, kan? Apa yang dia janji dia tak tunai. Kau terfikir juga. Kalau nak bandingkan Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin, jauh beza. Ismail Sabri buka sektor ekonomi, Ismail Sabri improve dari segi kadar pengangguran sudah berjaya dikurangkan dengan sangat drastik. Kelonggaran vaksin diberikan, KWSP diberikan, Akta 342 yang cuba dipinda telah dibatalkan. Banyak benda juga dibuat untuk rakyat. Muhyiddin lingkup